Penyebaran wabak COVID-19 yang meluas di seluruh dunia telah mengubah hidup kita dalam banyak aspek, terutama dalam faktor kesihatan, sosial, kewangan dan ekonomi. Sehingga 8 September 2021, terdapat 1.9 juta kes COVID-19 yang telah disahkan termasuk lebih 19,163 kematian dilaporkan. Sekatan pergerakan yang diperkenalkan telah menyebabkan aktiviti ekonomi menguncup di mana pengguna tidak lagi membuat pembelian seperti biasa dan ini menyebabkan penawaran melebihi permintaan untuk barangan dan juga perkhidmatan. Disebabkan ini, banyak perusahaan kecil dan sederhana terpaksa ditutup atau jatuh muflis akibat kerugian yang dialami oleh mereka. Terdapat juga beberapa syarikat tidak dapat melangsungkan perniagaan mereka serta mengalami kesukaran untuk membayar gaji pekerja, seterusnya mengakibatkan pemberhentian pekerja untuk meminimumkan kos operasi. Sekaligus memberikan kesukaran buat individu yang sedang mencari pekerjaan pada waktu ini, terutamanya graduan. Berdasarkan trend sedemikian, persoalannya, adakah penularan wabak ini memberi impak kepada pasaran penawaran pekerjaan di dalam negara? Dan yang paling penting, apakah kesannya terhadap graduan Bumiputera yang dihasilkan ketika wabak ini melanda? Bagi menjawab persoalan ini, Unit Peneraju Agenda Bumiputera Teraju telah menjalankan satu kajian dalam menentukan adakah permasalahan itu benar-benar wujud. Jika kita lihat graf kemasukan graduan di dalam institusi pengajian tinggi, pengeluaran graduan sentiasa bertambah di semua pengkhususan pelajaran yang memperlihatkan lebih 300,000 graduan setiap tahun. Dan jika dibandingkan saiz graduan Bumiputera itu dengan peluang pekerjaan yang sedia ada, berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia, ia menunjukkan ketidakseragaman di antara peluang pekerjaan yang ditawarkan dan jumlah graduan Bumiputera yang dihasilkan. Corak penawaran pekerjaan menurun secara keseluruhan bermula dari suku ketiga tahun 2019 sehingga suku keempat tahun 2020. Ini kerana dalam situasi pandemik COVID-19, kebanyakan perniagaan yang tidak dikategorikan sebagai essential services terpaksa ditutup dalam membendung wabak itu dari merebak. Malah terdapat juga perusahaan yang mengurangkan tenaga kerja di samping mengurangkan jam bekerja ekoran mereka perlu beroperasi dalam norma baharu. Berdasarkan statistik prinsip tenaga buruh dari Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah pekerja yang bekerja kurang dari 30 jam seminggu atau 5 jam sehari meningkat dengan ketara pada suku kedua tahun lepas. Lebih memburukkan lagi, kadar pengangguran pada suku pertama hingga suku keempat tahun lepas juga memperlihatkan tren peningkatan. Malahan, kadar pengangguran di kalangan Bumiputera adalah 3 hingga 4 kali ganda. Betul, yang di mana graduan makin meningkat setiap tahun. Di situlah adalah orang kata ketidakseragaman yang telah berlaku, di mana graduan itu akan menghadapi kesukaran untuk memenuhi peluang pekerjaan di pasaran. Di sini adalah aspek yang paling penting di mana kesemua pihak, terutamanya institusi pengajian tinggi dan juga pihak kerajaan perlu memberi sedikit lebih perhatian berkenaan dengan graduan-graduan yang dihasilkan, di mana pasaran telah berubah disebabkan oleh pandemik. Ya. So, penghasilan graduan-graduan ini perlulah berdasarkan pengkhususan yang sejajar dengan keperluan pasaran. Dalam satu report yang telah dihasilkan oleh World Economic Forum pada tahun 2020, iaitu berkenaan dengan Jobs of the Future, di mana dia menyatakan bahawa negara kita, Malaysia, memerlukan lebih banyak graduan yang memenuhi keperluan dari segi digital, data scientist, data analyst, so on so forth. So di situ kita dapat lihat bahawa pasaran peluang pekerjaan akan berubah disebabkan oleh faktor-faktor yang salah satunya teramat yang besar adalah pandemik 19. Sebagai agensi penyelaras utama dalam pembangunan sosio-ekonomi Bumiputera, Teraju juga telah mencadangkan inisiatif-inisiatif dalam memperkasakan dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam pasaran tenaga kerja mahir dalam hala tuju baharu iaitu Tindakan Pembangunan Bumiputera 2030 yang akan datang.